kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Oke, bertemu lagi dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan suatu tajuk yang berkaitan dengan sekatan perdagangan antarabangsa. Perbincangan pada kali ini adalah sekatan tarif. Terdapat 5 bahagian atau 5 topik yang akan dibincangkan, yaitu yang pertama adalah konsep tarif. Yang kedua adalah keadaan sebelum perdagangan antarabangsa. Yang ketiga adalah keadaan selepas perdagangan antarabangsa tetapi sebelum tarif. Yang keempat adalah selepas pelaksanaan tarif. Dan yang kelima adalah kesan pelaksanaan tarif. Kita akan lihat bahagian yang pertama, yaitu konsep tarif. Tarif adalah cukai ke atas barang import atau cukai yang dikenakan ke atas barang-barang yang diimport. Terdapat 2 jenis tarif, yaitu yang pertama adalah tarif ad valorem dan yang kedua adalah tarif spesifik. Kita lihat yang pertama dahulu. Apa itu tarif ad valorem? Yang merupakan cukai import yang dikira berdasarkan harga barangan dan dinyatakan dalam bentuk peratus atau peratusan. Manakala tarif spesifik adalah cukai yang tetap nilainya dan dinyatakan dalam bentuk nilai mata wang. Contohnya Rm100 bagi setiap 1 unit barangan. Sekarang kita bincangkan keadaan sebelum perdagangan antarabangsa. Oke, lihat keluk. Ini adalah pasaran kereta tempatan, yaitu pasaran kereta tempatan sebelum berlakunya perdagangan antarabangsa. Oke, kita boleh rujuk keluk. Keluk D merupakan keluk permintaan tempatan terhadap kereta oleh penduduk tempatan atau penduduk Malaysia. Manakala keluk S merupakan keluk penawaran tempatan terhadap kereta oleh firma Malaysia. Dan keseimbangan tercapai apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada titik I0. Jadi kalau kita lihat, titik I0 itu adalah titik keseimbangan pasaran kereta tempatan, yaitu apabila keluk D sama dengan keluk S atau bersilang dengan keluk S. Ketika keseimbangan, harga kereta tempatan, harga keseimbangan adalah P0. Ditunjukkan di sana, harga adalah P0 dan pada ketika ini kuantiti keseimbangan adalah Q0. Jadi kalau kita lihat, Q0 itu adalah kuantiti kereta tempatan. Sekarang kita lihat keadaan pasaran selepas berlakunya perdagangan antarabangsa. Oke, rujuk keluk. Kita boleh nampak di sana terdapat satu tambahan keluk di sana, yaitu SW. Satu perkara yang perlu diketahui di sini adalah sesebuah negara adalah menjadi penerima harga apabila berada dalam pasaran antarabangsa. Sebab itu kalau kita lihat, keluk SW adalah anjal sempurna. Oke, kita lihat di sana. Keluk SW itu adalah keluk penawaran kereta selepas perdagangan antarabangsa. Dan dia adalah anjal sempurna karena berada pada pasaran persaingan sempurna. Ini bermakna Malaysia adalah penerima harga. Dan diandaikan harga pasaran dunia adalah lebih rendah daripada harga pasaran tempatan, yaitu pada P1. Oke, jadi kalau kita lihat di sana, harga P1 itu adalah harga selepas perdagangan antarabangsa yang menunjukkan harga menurun dari P0 ke P1. Akibat daripada penurunan harga, maka kesannya permintaan kereta bertambah daripada Q0 kepada Q4. Boleh rujuk keluk, bertambah daripada Q0 kepada Q4. Tetapi pengeluaran kereta dalam negeri berkurangan dari Q0 kepada Q1. Kita boleh rujuk keluk di sana, berkurangan daripada Q0 kepada Q1.
Ini menyebabkan berlakunya lebihan permintaan kereta sebanyak Q1, Q4. Oke, jadi apabila harga menurun, harga lebih rendah daripada sebelumnya, maka berlaku peningkatan dalam permintaan, tetapi berlaku pengurangan dalam pengeluaran yang menyebabkan berlakunya lebihan permintaan. Oleh itu, kerajaan terpaksa mengimport kereta sebanyak Q1, Q4 untuk memenuhi lebihan permintaan. Oke, seterusnya kita lihat keadaan selepas kerajaan melaksanakan tarif atau mengenakan tarif. Oke, diandaikan atau kerajaan beranggapan harga P1 itu adalah terlalu rendah dan merugikan syarikat pengeluar kereta tempatan. Oleh itu, bagi melindungi firma tempatan, maka kerajaan melaksanakan tarif sebesar T. Oke, akibatnya kalau kita lihat, selepas kerajaan melaksanakan tarif, maka keluk penawaran beralih daripada SW kepada SW tambah T. Lihat, keluk SW tambah T itu adalah keluk penawaran selepas tarif, yaitu apabila keluk penawaran meningkat daripada SW ke SW tambah T. Oke, akibat daripada pelaksanaan tarif dan peningkatan keluk penawaran daripada SW ke SW tambah T, maka harga meningkat dari P1 kepada P2. Lihat keluk, harga P2 itu adalah akibat daripada peningkatan harga daripada P1 kepada P2 atau akibat daripada pelaksanaan tarif. Apabila harga meningkat, ini menyebabkan permintaan kereta dalam negara mengalami penurunan, yaitu daripada Q4 kepada Q3. Oke, manakala kalau kita lihat, pengeluaran kereta dalam negara pula bertambah daripada Q1 ke Q2. Ini bermakna kalau kita lihat, masih lagi berlaku lebihan permintaan sebanyak Q2, Q3. Oke, bahagian seterusnya yang kita bincangkan adalah kesan pelaksanaan tarif. Boleh rujuk keluk, kita boleh rujuk keluk di sana. Terdapat 7 kesan pelaksanaan tarif yang dibincangkan. Yang pertama adalah harga kereta naik atau meningkat daripada P1 kepada P2, yaitu selepas pelaksanaan tarif, harga kereta meningkat daripada P1 kepada P2. Kesan kedua, kuantiti diminta berkurang daripada Q4 kepada Q3. Kesan ketiga, pengeluaran kereta dalam negeri meningkat daripada Q1 kepada Q2. Seterusnya kesan keempat, import berkurangan daripada Q1, Q4 kepada Q2, Q3. Kesan kelima, kerajaan mendapat hasil sebesar P1, P2 darab Q2, Q3. Ini merujuk kepada kawasan berlorek ABCD, atau kalau kita lihat, hasil kerajaan sebenarnya adalah hasil darab antara tarif dengan jumlah import. P1, P2 itu adalah saiz tarif dan Q2, Q3 itu adalah jumlah import. Kesan keenam adalah lebihan pengguna berkurang daripada P1 I2E. Lihat segitiga di sana, kawasan berlorek P1 I2E kepada segitiga P2BE. Lebihan pengguna berkurangan. Oke, selepas pelaksanaan tarif, maka lebihan pengguna berkurangan. Oke, dan kesan ketujuh adalah lebihan pengeluar bertambah daripada P1 I1B. Lihat kawasan berlorek segitiga P1 I1B kepada P2AB. Semoga perbincangan ini bermanfaat kepada calon-calon untuk memahami konsep tarif dan kesan pelaksanaan tarif terhadap pasaran tempatan. Sekian pertemuan pada kali ini dan kita akan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.